وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bagi Tuan Imam dan semua Tuan Kuasa Surau yang saya hormati, Tuan Guru, para alim ulama, sahabat-sahabat pimpinan daripada semua tempat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala kerana hidup atas dunia ni ialah hidup untuk meratakan dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia dibahagikan pada 3 kategori. Ada orang beribadah pada Allah kerana nakkan syurga Allah. Salah ke kita beribadah untuk dapat syurga Allah? Jawapannya tidak salah. Kerana itu dijanji oleh Allah. Allah janji demikian, maka kita beramal untuk dapat itu. Lalu para ulama mengkategorikan inilah orang awam. Orang awam dia beribadah pada Allah kerana nak syurga Allah dan tak mahu neraka Allah. Dan kerana itu Nabi SAW suruh kita doa sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh 2 perkara. Dan minta lindung sungguh-sungguh pada Allah 2 perkara. Adapun yang Nabi suruh kita minta sungguh-sungguh 2 perkara tu, pertama redha Allah, yang kedua syurga Allah. Adapun yang Nabi minta kita lindung sungguh-sungguh 2 perkara tu ialah murka Allah dan neraka Allah. Maka dihimpunkan dua-dua ni dalam satu doa yang biasa kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon padamu ya Allah redhamu. Walaupun para ulama mengatakan bahawa ini makam orang awam. Orang awam macam kita semua ni beribadah pada Allah pasal apa? Nak syurga Allah dan takut neraka Allah. Naik lagi tahap kedua, iaitu makam awliya. Dikatakan mereka ni beribadah pada Allah kerana nak cari redha Allah. Dia tak peduli syurga neraka tu kemudian. Dapat redha Allah dulu. Kalau Allah redha, semua ya Allah tu jadi baik. Sebab kita akan twist pemikiran kita ni. Orang beriman bila sampai tahap makam redha, makam mardiyah, dia akan automatik dia pandang baik semua. Semua yang Allah buat tu baik belaka. Kerana Allah Ta'ala tidak akan buat benda tak baik. Walaupun kita tak nampak lagi kebaikan itu. Contoh banjir. Banjir kita rasa, pasal apa Allah buat banjir? Kesian orang miskin, kesian orang yang rumah tenggelam apa semua. Tapi orang makam mardiyah, dia tak rasa itu. Dia kata, kalau Allah buat tu mesti ada baik. Mungkin Allah nak suruh tukar sofa. Sofa ni lama sangat dah, 40 tahun tak tukar. Maka Allah nak suruh tukar sofa. Mungkin rumah kita pun tak pernah bersih. Dia punya pakaian terpakai pun banyak, buku-buku yang tak guna pun penuh rumah kita. Mungkin Allah Ta'ala nak suruh buang benda macam ni. Kalau tak mari banjir tak buang, maka mari banjir terpaksa buang semua. Yang baru beli semalam pun kena buang sekali. Jadi makam mardiyah ialah makam yang beribadah nak cari redha Allah. Sebab tu dalam doa tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Yang pertama tu, redha tu ialah makam golongan yang kedua. Beribadah pada Allah nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerja apa pun, ya Allah, kamu jangan murka pada aku, sudah ya Allah. Kalau Tuhan nak atur baik, kita terima. Sebab tu ada hadis Nabi kata orang beriman ni, kata Nabi, ajib tu, aku rasa pelik dengan orang beriman. Bila Allah bagi dia nikmat, dia bersyukur. Bila Allah timpa ujian, maka dia sabar. Bukanlah bila Allah timpa nikmat syukur, bila Allah timpa ujian dia tak sabar, dia marah pada tak. Jadi ini tahap payah nak sampai makam ni, tuan-tuan. Payah. Pasal apa payah? Kerana set minda kita melihat benda tu daripada makhluk. Kita tak lihat benda tu daripada Allah. Sebab tu ada orang kata, kamu jangan campak pasir dalam periuk nasi saya. Dia kata-kata ni tak betul. Mana boleh orang lain sekat rezeki kita? Rezeki tak pernah salah alamat. Tak pernah salah alamat. Kalau rezeki kita, tak ada siapa boleh sekat. Kalau bukan hak kita, tak ada siapa boleh bagi. Jadi oleh kerana itu, bila kita tengok yang beri rezeki ni Allah, kita tak rasalah bahawa duk bergantung sangat makhluk. Ada orang kadang-kadang jaga hati manusia, tak peduli perintah Allah Ta'ala. Ni kena jaga ni. Ni projek ni.
Ni kalau ni tak dapat ni. Macamlah rezeki tu boleh pindah-pindah dah. Ya, cuma nak sampai tahap macam tu dia bukan mudah lah. Ya, ada beberapa syarat. Kalau tuan-tuan tengok pokok ya. Kenapa pokok tu subur? Subur tu bukan sebab air saja. Mungkin sebab baja dia. Ya, ada pokok buah baja, mati pokok tu. Ya. Lebih baja mati juga tu kan. Ya. Duit ni kalau lebih sangat mampu kita tu kan. Mati kita. Ya. Sedang Tuhan bagi sedang elok-elok lah ni. Ya, kalau Tuhan bagi kaya, kosong seorang ni tuan-tuan. Ya, duduk mana? Mekah, haknyai Mekah. Ya. Ya. Jadi Tuhan bagi rezeki sesuai. Macam ujian juga. Ujian sesuai dengan tahap iman. Sebab tu bila sahabat tanya, ya Rasulullah, ayun nas asyadu balaan. Siapakah di kalangan manusia yang paling hebat diuji oleh Allah? Siapa? Sahabat tanya Nabi. Siapa Rasulullah? Nabi kata, al-anbiya. Nabi lah. Yang paling hebat ujian Nabi. Nabi-Nabi lah. Ya, summal amsal fal amsal. Kemudian mereka yang mengikuti Nabi dan mereka yang mengikuti Nabi SAW. Mana orang kemudian tahap iman dia. Ya, maka makam mardiyah tu ialah kita tidak tengok kita tengok Allah. Daripada Allah. Bila daripada Allah, Allah Ta'ala tak ada kepentingan dengan kita. Allah Ta'ala tidak berhajat pada kita berhajat pada Allah. Ya, hatta dalam setiap sesuatu perkara yang berlaku pun kadang-kadang kita menilai sesuatu perkara itu dalam konteks pandangan makhluk. Itu menjadikan kita rasa, pasal apa dia dapat? Kenapa aku tak dapat? Ya. Kenapa buat pilihan raya tak pasal-pasal? Ada pasal lah. Kalau tak ada pasal takkan buat. Ya. Apa pasal dia? Pasal nak stabil. Ada orang kata untuk kestabilan kena buat pilihan raya. Maknanya yang dulu tak stabil, yang sebelum ni pun tak stabil, yang baru stabil. Ya. Apakah kita tak tahu masa depan? Tak tahu. Ya. Padahal tuan-tuan, sebelum kita lahir ke dunia, Allah malaikat tiupkan roh. Allah tentu dah rezeki kita, ajal kita, semua tentu belaka dah. Ya, cuma Allah rahsiakan hingga kita tak tahu sebenarnya apa yang Allah sedang rancang untuk kita. Kita tak tahu. Ya. Kadang-kadang sebab tu dalam bab mempersiapkan kekuatan tentera dalam perjuangan, Allah tak suruh kita siapkan semaksimal seumpama persiapan musuh. Tak. Allah tak sebut wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu buat persiapan sekadar kemampuan kamu. Ya, tak payah banding dengan musuh. Ya, kalau banding dengan musuh sampai kiamat tak menang. Rom masa tu kuasa besar dunia, saya boleh lawan. Tak, Allah kata kamu sedia sekadar kekuatan kamu je. Lain pada tu urusan Allah. Ya, sebab tu Allah nak ajar kita bahawa kemenangan dalam perjuangan Islam apa pun sekalipun, kemenangan tu bukan duk atas kederak kita, atas kekuatan kita, atas sokongan kita, atas orang simpati, tidak. Kemenangan tu atas pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tak akan capai kemenangan. Ya, sebab tu kalau kita buka Quran, Allah tak sebut dalam surah biasa kita baca, surah Al-Fath, in iza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah dulu, bila datang pertolongan Allah dan berlaku kemenangan. Kemenangan tu setelah datang pertolongan Allah. Dengan kata lain bahawa tanpa pertolongan Allah, kamu tak akan mencapai kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami yang buka jalan kemenangan padamu ya Muhammad. Padahalnya tuan-tuan sekalian, ayat ni turun tengah jalan Nabi balik daripada Nabi nak pergi buat umrah tahun ke-6 Hijrah, kemudian Nabi sekat di Hudaybiyah kan. Kemudian Nabi tak dibenarkan masuk. Sahabat tak puas hati, tak boleh masuk. Kita bukan mari nak perang, kita mari nak buat umrah. Kita tak bawa senjata berat pun, senjata biasa je masing-masing. Tak ada persiapan perang, tak benar masuk. Mereka merayu, tak boleh juga. Akhirnya berlaku perjanjian. Perjanjian pula sahabat rasa berat sebelah, tak adil. Nabi mengalah sangat. Ya. Nabi mengalah sangat. Sahabat kata, tak boleh. Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab kan dia hebat Sayyidina Umar ni. Ya. Sampai dia mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak tanya kamu, kita di pihak yang betul ke mereka di pihak yang betul? Nabi kata kita di pihak yang benar. Ya. Kalau kita di pihak benar ya Rasulullah, kenapa terima perjanjian yang nampak tak adil ya Rasulullah? Tak adil lah kalau orang Mekah lari Madinah, orang Madinah kena hantar balik. Tapi kalau orang Madinah lari ke Mekah, orang Mekah tak payah hantar balik.
Kan nampak tak adil kan? Ya, tahun ni tak boleh buat umrah, tahun depan boleh. Jadi sahabat-sahabat tak boleh terima. Padahal tu Nabi tu, bukan YDP kawasan. Bukan Pesuruhjaya, bukan Presiden, Rasulullah. Ya. Tapi itulah tarbiyah. Tapi Nabi kata apa? Ya Umar, terima kerana Allah suruh terima. Senyap. Tak apalah. Kalau Allah suruh terima, terima. Ya. Senyap semua. Senyap tu tak puas hati. Ya. Macam kita tanya isteri kita, bagi ke abang kahwin lain? Tak bagi. Allah benarkan. Senyap. Bukan terima. Tak terima. Bukan reda, tak setuju, tapi tak berlawan lah sebab Al-Quran. Suami baca Al-Quran semua. Ya. Ya. Balik. Nabi kita balik. Dah siap sembelih kambing, bayar dam esar, balik. Balik keadaan masa-masa yang letih, tak puas hati, nak marah. Tapi Nabi kata terima Allah. Tengah jalan tu ayat ni turun. Tengah jalan, Jibril waktu turun ayat Quran. Nabi panggil Sayyidina Al-Khattab. Nabi kata, ya Umar, baru turun ayat padaku. Ni baca. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira lakallah ma taqaddam min zambika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Allahu Rabbi. Umar ni bila dengar ayat ni, Masya Allah. Ya, tak tahu nak apa. Ya, Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya kami telah buka bagimu ya Muhammad jalan kebenangan yang sebenar. Rupanya perjanjian Hudaibiyah tu, yang sahabat rasa tak puas hati, tak adil, berat sebelah tu, di sisi Allah, itu anak kunci kemenangan Islam. Ya, itu dah menang dia tu. Pasal apa? Mereka iktiraf kerajaan Nabi Madinah. Pengiktirafan ni penting. Dan Nabi iktiraf Nabi Muhammad ketua negara. Iktiraf Madinah tu satu negara. Itu kemenangan. Itu dah kemenangan. Dan jalan-jalan kepada kemenangan sebenar, Mekah akan jatuh dengan Islam. Dengan bermula benda yang kita rasa tak puas hati. Ya, sebab tu kadang-kadang dalam tindakan politik, jangan cepat sangat mengamuk. Jangan cepat sangat tunjukkan benda tu. Sebab kemenangan dalam bab siasat, bab politik, banyak benda yang kena tengok. Bukan satu aspek. Ya, kalau kita fikir, minta maaf lah, saya bukan nak defend sangat, tapi kalau kita fikir, takkan pimpinan tak fikir. Kalau kita seorang beri pendapat, jemaah buat keputusan, lagi besar. Ya. Jadi oleh kerana itu, bila kita menjadi ahli dalam mana-mana jemaah, mana-mana organisasi, bila dia buat keputusan, sami'na wa ata'na. Ada benda yang kita tak nampak, mungkin pimpinan kita nampak. Kita tengok dalam cawangan kita, tengok dalam kawasan kita, tengok dalam negeri kita. Tapi pimpinan Nabi, sebab Nabi lagi lah, Nabi tengok seluruhnya. Apa yang Nabi nampak, sahabat tak nampak. Ya, tapi bila Allah Ta'ala beritahu, yalah orang kata tu ada Nabi, kita bukan Nabi. Betul lah. Ya, betul. Kita bukan Nabi. Tetapi kita ditinggalkan panduan oleh Nabi. Maka kita ikut panduan tersebut. Jadi oleh kerana itu, makam ni dipanggil makam mardiyah. Apa dia? Melihat dari Allah Ta'ala yang mengatur, Allah atur. Memang ada sebab, ada hikmah. Bulan 2, bulan 3 ni bukan musim banjir, tuan-tuan. Ni bukan musim banjir. Ya. Tiba-tiba berlaku banjir. Ya. Kenapa banjir sekarang? Mana kita tahu? Ya. Taklah, ustaz kan Menteri Alam Sekitar. Betul lah, mana saya tahu? Ya. Ya. Ni di luar daripada kemampuan ilmu manusia. Sebab tu 5 rahsia Allah Ta'ala. Kan ada 5 rahsia Allah. Bila nak kiamat, bila kita nak mati, apa berlaku lepas kita lepas ni, nasib anak dalam kondangan, di mana hujan nak turun, rahsia Allah. Jumlah hujan turun Allah beritahu dalam Quran. Ya, berapa banyak hujan nak turun? Hujan turun mengikut perimbangan. Ada mizan, ada sukatan. Hujan turun ni ada sukatan. Sukatan setiap tahun banyak mana hujan tu. Memang dan ini disahkan oleh kebanyakan pakar buat kajian. Memang hujan tahunan turun banyak itulah, biasa tak lebih. Cuma di mana dia nak turun, bila nak turun, rahsia Allah. Al-bala iza amma khafa. Kata Nabi, bala ni bila turun merata, dia ringan. Tapi bila turun setempat, dia beratlah. Ya. Turun setempat, turun di baru ni, turun di Rantau Panjang.
turun di Pasir Mas. Kalau turun merata seluruh Malaysia, ringan lah. Tapi bila banjir, tempat tu banjir, tempat lain relax kemarau. Ya, al-bala iza amma khafa. Bala kata Nabi bila dia merata, dia ringan. Jadi oleh kerana itu, ini rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau ikut Jabatan Meteorologi, ya, waktu banjir besar, bah kepala air di Ian, Kedah. Kalau ikut Jabatan Meteorologi dengan ilmu kita, dengan teknologi yang kita ada, dengan komputer, dengan segala radar yang kita ada, hujan turun di Kulim, bukan di Ian. Hujan turun di Kulim. Hanya beberapa jam sebelum berlaku hujan, tiba-tiba angin bertukar arah. Bertukar arah, tak jadi pergi ke Kulim, pergi ke Ian. Ya. Tahun 2015 ataupun sebelumnya, zaman almarhum Tun Aziz, ramalan meteorologi hujan lebat akan turun di Kelantan. Pengarah Jabatan Meteorologi datang briefing kerajaan Kelantan, buat persiapan lah, ready. Kita ni nak tolak bala tak boleh, kita kurangkan impak boleh, mengurangkan impak bencana. Tiba-tiba hujan tak turun di Kelantan, turun di Johor masa tu. Banjir di Kota Tinggi apa semua segamat masa tu. Ya. Dan begitu juga baru ni, banjir besar di Selangor baru ni. Kalau ikut dia punya topan rai, kita ada pusat pemantauan taufan dunia ni di Hawaii. Ya. Pusat pemantauan taufan seluruh dunia ni, pusat besarnya di Hawaii, bawah Amerika dah. Kerajaan Amerika dia ada sistem yang bercanggih. Dan kebanyakan dunia ambil daripada tu. Kita Malaysia pun ambil itu daripada beberapa stesen kita lah. Dijangka nyiram ni, dia pantau taufan bergerak ni. Pukul 11 pagi Malaysia dia beri status tak akan terkena taufan rai. Alhamdulillah. Tapi kita pantau juga. Kita masih pantau. Rupanya ekor angin putih beliung tu, ekor dia terlucuk daripada induk dia sikit je. Dan bentuk satu loruan monsun daripada pantai timur terus ke pantai barat, bertemu angin dengan Sumatera, bentuk tekanan rendah. Bila tekanan rendah, tiba-tiba seluruh awan kawasan tu yang jauh akan berkumpul. Dah hujan turun serentak 18 hari bulan dan 19 hari bulan. Ya. Tuan-tuan sekalian, sebab tu dalam segi bila itu dalam konteks cuaca lah, dalam konteks kita hidup pun gitu. Maqam mardatillah. Ya, kata Rabi'atul Adawi, ya Tuhanku, aku hanya mengharap redamu. Setelah kamu reda pada aku, terpulanglah kamu nak letak aku di mana. Terpulang pada Allah Ta'ala. Ya. Sebab tu orang beriman, anak pergi satu rumah di kawasan saya, di Parlimen Kubang Krian. Banyak tempat saya cerita, tapi saya ulang balik. Saya pergi satu rumah seorang makcik yang miskin. Rumah dia uzur sangat. Rumah okey, tapi orang susah lah. Saya naik rumah dia, saya tengok tikar mengkuam biasa je. Tak ada kapet-kapet. Ya. Cushion tak ada. Television tak ada. Ya. Di tepi dinding ada satu katil. Katil yang pusat khidmat kita sumbang dia. Suami dia koma, kena stroke. Terbaring. Ya. Dah berbulan-bulan. Ya. Saya pergi kat dia, saya beri salam. Tak jawab lah. Tak ada respon apa-apa. Ya. Doa sikit kat dia. Saya pun turun duduk bersela dekat isteri dia. Isteri ni baring atas satu tilam. Tilam tu tepi dinding. Saya kata, makcik, tak nak katil ke? Dia kata tak nak, katil payah. Dia tak nak katil, dia lebih suka duduk atas tilam tu. Saya pergi kat dia tanya. Dia duduk berdua, tuan-tuan. Di rumah tu dia duduk berdua. Saya tanya makcik ni, tuan-tuan sekalian, kudung kaki kena potong kecil manis sebelah kiri. Ya, kemudian dia sakit uzur lah. Saya tanya dia, macam mana pakcik jaga macam mana? Gitulah, sikit-sikit pakai tongkat bangun, jaga-jaga lak-lak badan suami. Alhamdulillah, bolehlah gerak-gerak lagi. Saya tanya dia, pakcik lepas tu makan macam mana makcik? Dia kata, Alhamdulillah, bolehlah mengesok-ngesok sikit dapur, masak-masak sikit nak makan. Alhamdulillah, boleh ustaz, boleh. Lepas tu mandi-mandi macam mana? Alhamdulillah, boleh. Saya nak sebut pada dia, betul sekalian. Saya borak dengan dia, berpuluh-puluh kali mulutnya dia ulang kalimah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Tak ada keluh kesah, tak ada. Minta duit pun tak ada, tuan-tuan. Sepatutnya Yang Berhormat mari tak kat tangan kosong Yang Berhormat. Kalau tak boleh bawa kebau, bawa lembu pun tak apa. Bawa duit sikit. Tak ada. Sepatah minta pun tidak, tuan-tuan. Yalah, kita bagi, itu bagilah. Tapi nak sebutnya, tak minta. Borak berbuangan dia, mulutnya, sikit-sikit, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hingga, saya borak dengan dia, rasa macam tak susah dia ni. Padahal kita tengok dia, kita kesian. Susahnya dia. Tapi di sisi dia, tak ada apa, Alhamdulillah, bolehlah agak-agak ke dapur, bolehlah masak-masak sikit-sikit. Adalah orang pakar-pakar tolong bagi sumbangan, beri makan, beri apa. Alhamdulillah, tak putus-putus rezeki. Tengok tuan-tuan. Dan saya ramai ikut kawan-kawan yang toke-toke korporat besar, kontraktor besar. Satu orang sahabat saya meninggal dah, semoga Allah rahmat, kata roh dia. Dia seorang kontraktor yang baik. Saya borak dengan dia, macam mana sekarang? Dia kata projek, dia kata, payah sekarang Ustaz, payah. Barang mahal. Simen naik harga, besi naik harga, orang pun naik harga. Macam-macam. Borak dengan dia, sikit-sikit susah. Jutawan. Susah banyak. Saya kata kalau macam ni, baik makcik tu tadi tak pernah susah. Jadi maknanya bukan benda kita dapat, bagaimana kita menilai apa yang Tuhan bagi. Betul-betul rezeki ni bukan duduk pada duit. Bukan duit. Walaupun duit tu bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya kena ada duit. Tapi duit bukan segala-galanya, penilaian. Sebab tu kaya miskin bukan duduk pada harta. Bagaimana kita menilai kurnia Allah Ta'ala pada kita. Itu makam yang kedua. Apa dia? Nak cari redha Allah. Ya Allah, redha. Ya Allah, kami tuntut rezeki, kami redha. Kalau sebab tu kita mohon keberkatan. Umur yang berkat, rezeki yang berkat, hidup yang berkat, keluarga yang berkat, nikmat yang berkat, kebesaran. Apa-apa Tuhan bagi, ya Allah yang maha berkat, bagilah keberkatanmu kepadaku ya Allah. Sama ada keberkatan rezeki. Kalau umur, biar umur yang berkat. Kalau ilmu yang berkat. Kalau Tuhan bagi pangkat kebesaran, pangkat apapun, biarlah pangkat yang tidak menyusahkan kita besok di akhirat. Ini kita minta doa pada Allah. Itu makam apa dia? Dikatakan oleh sebagai besar para ulama, kata ini makam aulia. Tak semesti orang tua aulia. Kadang-kadang makam ni kita minta ke situlah. Kita nak, kalau boleh tak tu. Yang ketiga ialah makam anbiya, makam para nabi-nabi. Nabi-nabi beribadah pada Allah bukan nak cari redha Allah, sebab memang Allah dah redha ke dia. Nabi-nabi beribadah pada Allah bukan kerana takut neraka Allah. Memang Nabi tak akan masuk neraka Allah. Nabi-nabi beribadah bukan nak masuk syurga. Memang Nabi-nabi ahli syurga. Habis Nabi-nabi beribadah untuk apa? Nabi-nabi ni beribadah untuk apa dia? Untuk cari redha Allah. Memang Allah dah redha dah. Nabi-nabi beribadah pada Allah untuk mensyukuri nikmat Allah. Sebab tu makam syukur tu makan tinggi, tuan-tuan. Jangan kita rasa rendah makan syukur ni. Makan syukur ni makam Nabi-nabi. Sebab tu bila Nabi SAW semayang, saya buka-buka kaki. Zaman kita ramai buka kaki gaut. Zaman Nabi semayang, saya buka kaki kan lamanya berdiri. Sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, kan Allah dah jamin syurga untukmu ya Rasulullah. Kita ni kalau Allah jamin syurga dah, pakai relax dah. Pakcik tak pergi semayang, engkau pergilah. Aku dah jamin. Kau belum dapat jaminan. Dah. Nabi dapat jaminan pun semayang, beribadah berapa kali istighfar, tak kurang 70 kali sehari istighfar pada Allah. Padahal tak ada dosa, maksum. Semua tu orang kata apa dia? Bila Aisyah tanbikan, Nabi kata, afala akuna abdan syakura. Wa Aisyah, salah ke aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi Nabi-Nabi pada kerana mensyukuri nikmat. Sebab tu kadang-kadang kita diminta, satu hari Nabi SAW doa, ya Allah, masukkan aku dalam kelompok yang sedikit. Ya Allah, masukkan aku dalam kumpulan yang sedikit. Sahabat-sahabat dengar, ya Rasulullah, kenapa kami tak masuk dalam kumpulan yang sedikit? Kata Nabi, tidakkah kamu dengar firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Aku nak yang sikit tu. Allah kata sikit hamba Allah yang bersyukur. Kita nak ya Allah masukkan aku dalam kumpulan yang sikit tu, yakni kumpulan yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, harta tak pernah cukup tuan-tuan. Bukan tak cukup. Ya, perangai manusia. Kalau ada 1,000 nak 2,000. Dapat 2,000 kalau boleh 3,000. Dapat 10,000 kalau boleh 20,000. Dapat 50,000 kalau boleh nak 1,000,000. Dapat 1,000,000 nak 2,000,000. Orang yang sebab tu dia nilai satu benda, dia tidak duduk pada harta. Bila kita bagi duit kepada seorang kanak-kanak RM10, ada budak kecil umur 4-5 tahun, kita bagi RM10. Dia tengok, Allah, besar tak bagi dia RM10? Besar sangat. Kita bagi orang dewasa, kita bagi RM1,000. Besar tak? Besar lah tuan-tuan. Ya. Allah, dia bagi 1,000. Besar. Tapi Allah bagi kita agak-agak berapa juta tuan-tuan. Ya. Satu hari bila seorang sahabat mari jumpa seorang lelaki berjumpa Nabi, mengadu, ya Rasulullah, susahnya aku, tak ada apa-apa aku ni ya Rasulullah. Tak ada apa-apa. Nabi tengok di atas ke bawah, bawah tengok. Nabi kata, 2 kaki kamu ni berapa agak-agak harga dia? 2 tangan kamu berapa nilai dia? 2 mata kamu ni berapa nilai dia? Macam mana kamu kata kamu tak ada apa-apa? Beribu orang tak ada kaki. Beribu orang tak ada tangan. Bahkan mungkin ribuan, puluh ribu orang yang buta mata. Jangan anggap bahawa rezeki itu hanya duduk pada harta. Ini nasihat jauh lagi besar. Jadi tak apalah. Saya nak lihat dalam konteks kita, bekerja tanggung kewajipan kita. Islam nak menang ni, kemenangan yang ditentu. Untuk makluman tuan-tuan, ya, ni confirm tuan-tuan. Keputusan pilihan raya negeri Johor ni dah ada. Dah ada. Dah tahu dah berapa majoriti. Setiap dun dah ada. Dah tertulis di Lauh Mahfuz. Ya, bukan di Lauh Mahfuz, dah siap keputusan. Cuma Allah rahsiakan. Kenapa Allah rahsiakan? Supaya kita bekerja. Supaya semua orang ada saham. Semua ada sumbangan. Itu je. Kalau kita dah tahu keputusan, oh tak ada apalah. Orang sama tak mari. Ya, mari buat apa dah confirm menang. Tapi mari juga buat apa? Kerana kita nak ada sumbangan kita. Allah rahsiakan. Allah rahsia ni kadang-kadang saya tengok Allah. Benda yang Allah atur ni cuma kita tak tahu, doa biar Allah yang terbaik untuk kita. Ya. Di negara kita ni peralihan kerajaan. Kita tak fikir pun, saya tak nak fikir pun jadi menteri, tak fikir. Tapi apa yang Allah, kita tak tahu. Johor ni apa sebenarnya Allah kendaki? Ya. Tak tahu. Kalau Allah kendaki PH memerintah, sebelum ni dah merintah. Tumbang. Kalau Allah nak kendaki mungkin BM merintah, kan sekarang dia merintah dah. Apa tukar lagi? Agak-agak dia nak tukar yang lain agaknya. Wallahualam. Wallahualam. Semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu. Cuma ini minta waqul yang malu pasal Allahualaikum. Bekerjalah, Allah jadi saksi apa kita buat. Sebab tu kemenangan Islam semua ketentuan, tapi biar kita ada saham. Biar kita ada saham. Ya, dalam kemenangan tersebut. Soal menang kalah kita Allah Taala. Kita yang mampu usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Ada 4 kan? Usaha dengan tenaga kita, ikhtiar dengan akal fikiran kita. Lepas kita buat doa. Doa dah bagi 2 dah. Doa dah bagi 2. Sebahagian hamba, sebahagian khalik. Ya. Bahagian Allah, bahagian hamba minta. Bahagian Allah menentukan bila dia nak bagi dan banyak mana nak bagi. Itu bahagian Allah. Kadang-kadang kita minta doa kita minta, tapi Tuhan tak bagi lagi, tak sesuai bagi masa ni. Ya, tak sesuai. Pakcik tu batuk, ada darah tinggi, ada kecil manis, ada sempuk, ada sengguguk, ada minta doa nak kahwin seorang lagi. Kan? Kalau Tuhan bagilah waktu dia minta tu, mampu Pak Mak ni tu. Ya. Tuhan tak bagi, tak pasal apa, tak sesuai. Waktu ni kalau Tuhan bagi, rosak. Tak mampu. Bebanan tu tak mampu nak pikul. Ya. Sebab tu budak kecil sesuai bawa, kita nak bagi anak kita bawa barang, kita sesuaikan dengan tahap umur dia, tahap kederat dia. Ya. Kita tak bagi anak kita umur 3 tahun kat tong gas. Kan?
Ya, 10 tahun tak bagi lagi. Ya, 15 tahun kita tak bagi lagi. Pasal apa? Tak mampu dengan kekuatan dia. Begitulah. Allah Ta'ala nak taklifkan Johor ni macam mana, kita tak tahu. Tapi yakin Allah atur yang terbaik. Ya, Allah atur yang terbaik dan kita usaha, kita ikhtiar, doa. Lepas doa dipanggil tawakal. Tawakal apa dia? Ya Allah, bahagian kami dah siap ya Allah. Kita dah buat kerja, dah kempen, dah pergi ziarah, dah pujuk, dah rayu, dah semua. Sampai mudi sampai last kali. Kami pulang padamu ya Allah. Dan biarlah keputusan terbaik untuk kita yang kita nak. Ya, jadi insya-Allah kita itulah ikhtiar kita. Ya. Ni yang mampu ikhtiar. Di sana ada kerja yang kita tak mampu nak ikhtiar tuan-tuan. Allah Rabbi, doa ya, sahabat-sahabat kita yang kena COVID tahap 4, tahap 5 kritikal. Ya. Ada sahabat kita kena kanser tahap 4, Allah Rabbi. Doktor kata awak baliklah. Dari segi kami perubatan dah tak mampu nak buat apa. Awak balik. Ya, doktor bisik, ni ada seorang sahabat kita, isteri dia. Ya, dia kata dah tahap 4 kritikal. Doktor bisik dengan suami dia dari segi bidang perubatan. Bukan nak kata ilmu Allah bab lain. Dari segi perubatan mungkin seminggu 2 lagi umur dia. Ya, tapi boleh panjang tak? Terpulang pada Allah. Sebab tu orang beriman ni dia tak punah putus asa. Apa dia Quran tu? Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Taala. Ya, jangan putus asa. Maknanya sampai akhir sekalipun. Selagi kita boleh ikhtiar, selagi kita ikhtiar. Ana almarhum Ustaz Rundin, dia ahli majlis syura. Waktu main syura dia buat tonggas dia. Ya, ana tanya dia, "Ustaz, nampak berita Ustaz lagi awak rawatan di US." Dia kata, "Ya. Hanya doktor ni seorang di dunia yang sanggup buat. Doktor seorang ni je. Doktor lain semua kata tak boleh. Tapi kan doktor dah ada pengalaman, dah rawat dia banyak kali, dah 6 kali operation jantung. Hampir setiap bahagian jantung tu operate belaka dah. Dan terpaksa operate daripada tulang belakang, bahagian belakang pula. Doktor ni saja yang sanggup." Saya tanya dia, "Pak Ustaz nak pergi?" Selagi boleh ikhtiar, kita ikhtiar. Selagi boleh ikhtiar. Selepas kita ikhtiar, serah pada Allah Ta'ala. Ya, jadi last kali pergi itu dalam keadaan ikhtiar yang last kali yang kita mampu buat. Sampai ajal di Amerika. Di California. Sampai ajal sana, kita ikhtiar nak balik. Kerajaan sedia hantar kapal terbang khas untuk balik jenazah dia. Ya, prosedur di sana terpaksa keringkan tubuh dia. Ya, prosedur ni menyebabkan kita buat keputusan, keluarga buat keputusan, tak apalah ke bumi di mana dia meninggal, ke bumi sana. Sebab prosedur banyak sangat. Ya, kena keringkan air dalam tubuh badan, kemudian kena banyaklah prosedur-prosedur yang kita tengok ni kesian pada mayat lah. Ya, tak apalah, tawakal kepada Allah, ke bumi situ. Ya. Siapa pernah fikir bahawa kuburnya di Amerika? Siapa pernah fikir? Tak pernah fikir. Kita pun tak tahu kubur kita di mana, tak tahu. Mudah-mudahan apa yang Allah tahu pada kita terbaik. Anda nak ucap terima kasih banyak ya, kepada petugas-petugas, sahabat-sahabat di Selangor, di tempat-tempat lain yang turut bantu. Ya, dan kita berusaha, kita ikhtiar. Jangan timbul konflik, kurangkan musuh, jangan serang peribadi, jangan buruk ke orang lain. Kita beritahu apa yang kita nak buat. Apa rancangan kita, apa harapan kita. Ya, akhlak yang baik seumpama lebah. Seekor lebah, tabi'i lebah ini, dia masuk ke mana pun dia cari bunga. Itu tabi'i dia. Walaupun dia masuk kawasan sampah penuh, tapi tabi'i dia mencari kebaikan, dia akan jumpa kebaikan. Tapi lalat langau, tabi'i dia mencari keburukan, mencari benda bangkai, benda busuk. Walaupun lalat langau ni masuk kawasan taman bunga penuh, beribu bunga. Oleh kerana tabi'i mencari salah, mencari yang tak elok, dia akan cari mana yang bangkai. Jadi sebab tu kalian, kita orang yang tabi'i lebah, walaupun buruk, dia akan tonjolkan kebaikan. Dia akan cerita kebaikan. Tapi tabi'i lalat, walaupun duduk tempat baik, maka dia akan ungkit keburukan. Dia akan cari keburukan, dia akan besarkan keburukan. Kata Nabi, ya, Allahumma inni, adalah soal Nabi, Allahumma la tudrikuni zamanun, atau tudriku zamanan, la yattabi'u fihi al-alim, wa la yastahyihi fihi minal halim.
Aku minta lindung pada Allah, ya, supaya Allah Ta'ala jangan temukan aku dengan zaman itu. Dan aku doa kamu semua, wahai sahabat-sahabat, jangan bertemu dengan zaman tu. Zaman apa dia? Zaman la yattabi'un fihi al-alim, zaman orang dah tak nak ikut penasihat para alim ulama. Ya Allah, jangan aku jumpa dengan satu zaman orang dah tak ikut lagi pandangan para alim ulama. Wala yastahyihi fihi minal halim, dia orang tak segan silu lagi buat maksiat, buat mungkar depan orang yang baik akhlak dia. Tak malu dah tuan-tuan, depan mak ayah, depan imam, depan bila, ke depan qadi, ke depan mufti, ke depan siapa orang baik-baik akhlak ni pada zahirnya. Yang tak malu buat maksiat. Ana berjalan pakai kopiah lah, memang tradisi lah. Ya, agaknya berkat doa mak. Satu hari ni masuk di masjid Masjid Biru di Turki. Masa tu lama, cerita lama. Masjid tu di masa kawasan pelancongan. Pelancong ramai, semayang tak ada orang. Quran tak ada masa tu. Dalam kawasan pagar masjid tu, laki-laki perempuan berpeluk-peluk. Saya masuk pergi. Ramailah kawan-kawan pakai kopiah masuk. Dia nampak kita pakai kopiah tu lagi kuat peluk tu, tuan. Lagi kuat cium. Bergoyang kopiah kita. Mana apa dia? La yastahyihi minal halim. Tak segan silu. Tak malu mata. Selambur je. Semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan pada kita, ketabahan dan pertolongan Allah Ta'ala kepada kita bersama. Wallahu alam. Saya sekarang itu dulu untuk malam ni. Dan sebab ada satu program lain di tempat lain. Terima kasih banyak sekali lagi sahabat-sahabat sekalian. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sunna wa la tamsur alaihi. Allahumma ta'abba bil khair wa babul barakah wa barakatuh wassalamah fid din wa dunya wal akhir. Rabbana tabainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa azil asy-syirk wal kafirin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma salli wa sallim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبل الله